Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 130 hingga ayat 132 surah Al-An'am, surah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayatku dan telah memberi ancaman kepada kamu dari hal pertemuan hari kamu ini? Berkata mereka, kami telah menyaksikan atas diri-diri kami dan telah tertipu mereka oleh kehidupan dunia dan mereka pun telah menyaksikan atas kesalahan diri-diri mereka bahawa sesungguhnya mereka memang telah menjadi orang-orang yang kafir. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Ayat 131. Demikianlah kerana Tuhan engkau tidaklah membinasakan negeri-negeri itu dengan aniaya sedang penduduknya lalai. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. Ayat 132. Dan bagi tiap-tiap seseorang ada beberapa darjat daripada apa yang mereka amalkan, dan tidaklah Tuhan engkau lalai daripada apa yang mereka amalkan itu. Dalam ayat 129 sudah jelas bahawa golongan yang zalim akan mengiringkan pula pimpinan mereka yang zalim untuk bersama-sama menerima siksaan Allah. Maka datanglah ayat ini menjelaskan bahawa Allah selalu mengirim rasul-rasul buat memimpin manusia agar keluar dari dalam zulumat, iaitu kegelapan, kepada nur atau cahaya yang luas, lapang. Dan datanglah suatu kata penyesalan dari Allah. Wahai golongan jin dan manusia, pangkal ayat 130. Pangkal ayat ini memberi penjelasan lagi bagi kita bahawasanya yang dikitab, iaitu yang diseru dan yang mendapat taklif, iaitu perintah Allah, bukan saja manusia, melainkan termasuk juga jin. Pertanyaan Allah
yang berkali-kali berturut-turut dalam surah Ar-Rahman yang berbunyi tukazibaan, kamu berdua mendustakan, ialah kamu berdua manusia dan jin. Bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kalangan kamu? Di sini disebut beberapa rasul kerana kalimat rasul adalah kata jamak daripada rasul. Kerana kalimat rusul adalah kata jamak daripada rasul. Nyata bahawa rasul-rasul Allah itu bukan dua, malahan banyak sekali. Rasul-rasul itu diutus buat menyeru manusia dan jin agar tunduk, taat kepada Allah dan sebagainya, mengakui keesaan ilahi, yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayatku. Artinya bahawasanya ajaran utama dan pertama yang dibawa oleh sekalian rasul itu adalah tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, tentang Dia pencipta dunia seluruh alam ini dan tidak berserikat yang lain dengan Dia. Dia telah memberi ancaman kepada kamu dari hal pertemuan hari kamu ini. Inilah intipati ajaran yang kedua, iaitu memberi ancaman, membawa nazir bahawasanya hidup ini tidaklah selesai sehingga dunia ini saja, melainkan akan bersambung lagi dengan kehidupan akhirat. Di sanalah kelak akan diperhitungkan segala amalan makhluk. Dia perhitungkan dengan seadil-adilnya dan akan mendapat siksalah orang-orang yang tidak berlaku jujur menempuh jalan asyaratul mustaqim selama di dunia ini. Apabila hari itu datang, seorang pun tidak akan dapat mengelak dari tanggungjawab mereka. Di dalam ayat ini sekali lagi didatangkan pertanyaan kepada jin dan manusia kerana mereka yang menerima kitab. Lalu kita pertalikan ayat ini kembali kepada ayat 112 di atas tadi, bahawasanya setiap seorang nabi diutus Allah, pastilah saja syaitan-syaitan yang terdiri dari manusia-manusia dan jin-jin yang mendapat seruan ilahi itu terbelok daripada jalan yang diserukan, terpesong pada jalan yang salah. Dalam ayat ini didatangkanlah tempelan kembali kepada jin dan manusia yang terpedaya oleh seruan salah satu. Dan pertanyaan itu dapat kelak kemudian hari di hari kiamat. Sekarang sudah kami lihat betapa akhir kejadian ini, maka bagaimana lagi sikapmu? Berkata mereka, kami telah menyaksikan atas diri-diri kami. Menyaksikan atas diri kami masing-masing artinya sekarang telah kami alami sendiri akibat dari kesalahan kami. Yakinlah kami sekarang bahawasanya kiamat yang dahulu kami ragui sekarang telah kami hadapi sendiri. Lalu datanglah keterangan Allah, dan telah tertipu mereka oleh kehidupan dunia. Inilah Allah sendiri memberikan peringatan kepada Rasul dan kepada umat yang beriman, bahawasanya sebab yang utama daripada kesesatan mereka ialah kerana mereka tertipu oleh kehidupan dunia yang tidak kekal ini. Kehidupan dunia ialah segala hal yang memperdayakan manusia, sehingga mereka tidak ingat lagi kepada siksaan akhirat. Dan waktu hidup di dunia ini, nabi-nabi dan rasul-rasul telah memberi ingat akan hari akhirat itu. Kita sendiri sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari telah mendengar ajaran rasul-rasul, telah membaca isi kitab-kitab terutama Al-Quran. Tetapi apabila kesenangan hidup di dunia ini telah memanggil, kalahlah peringatan akan hari akhirat itu oleh rayuan dan tipuan hidup dunia, tipuan hidup duniawi. Kerana kerinduan akan kesenangan yang sementara, kita tidak ingat lagi akan kesenangan akhirat. Untuk menjelaskan pengertian ayat ini, dapatlah kita kemukakan suatu misal yang dapat kita alami sehari-hari. Segolongan kaum muslimin mendirikan suatu partai agama yang bercita-cita, iaitu berideologi agar hukum dan peraturan dan syariat Allah berlaku dalam negara mereka.
Padahal negara ini bersifat nasional dan tidak yakin akan peraturan syariat Islam. Negara itu berdasar sekularisme, iaitu pemerintahan yang sengaja dijauhkan dari segala pengaruh agama. Pada suatu hari datanglah ajakan kepada penganjur partai yang berideologi Islam itu supaya duduk dalam satu kabinet pemerintahan. Dia akan diangkat jadi menteri. Padahal dia tahu kalau dia terus duduk dalam pemerintahan, belumlah mungkin negara itu menegakkan syariat Islam. Malahan akan tetap membuat undang-undang yang jauh dari Islam. Namun tawaran itu diterimanya juga. Sebab apa? Sebab hidup menjadi penguasa atau jadi menteri akan mengakibatkan kemewahan, rumah gedung yang indah, mobil yang mengkilap, dan semuanya itu kerana pangkat dan kedudukan tinggi. Dia simpan cita-cita yang telah dibinanya itu dan terimanya jabatan kerana keinginan kepada kemewahan duniawi itu. Beberapa waktu kemudian terjadi lagi perubahan pemerintahan dan pangkatnya pun jatuh. Dan cita-cita yang telah direncanakannya beberapa tahun ini itu belumlah dapat dilaksanakan sama sekali dengan pemerintahan yang dimasukinya itu. Setelah keluar dari jabatan pemerintahan, dia pun menyesal. Sesudah pekerjaan itu ditinggalkannya, barulah dia menyaksikan sendiri dengan dirinya apa yang menjadi tujuan hidupnya yang sejati tidaklah pernah dicapainya, melainkan bertambah jauh. Yang dicapainya hanyalah kemewahan buat dirinya sendiri, dan itu pun hanya sebentar. Kerana politik berubah, dia jatuh sesudah naik atau dia mati. Padahal selama berpangkat dahulu dia tidak mendapat kesempatan sama sekali buat menegakkan citanya sejati. Dan cita ideologi adalah perjuangan hidup manusia yang sejati. Dia menyangka beruntung padahal modal aslinya sendiri yang telah hilang dan licin tandas. Sebab itu lebih dijelaskan lagi pada ujung ayat. Dan mereka pun telah menyaksikan atas kesalahan diri-diri mereka bahawa sesungguhnya mereka memang telah menjadi orang-orang yang kafir. Ujung ayat 130. Tegasnya, mereka akhirnya insaf bahawa mereka telah menempuh jalan yang salah, iaitu meninggalkan jalan Siratul Mustaqim, jalan Allah yang lurus. Lalu oleh kerana perdayaan syaitan manusia dan jin yang menyebar kata lemak manis padahal berisi tipuan. Dan setengah dari tipuan itu ialah keenakan dan kemewahan duniawi. Lalu cita-cita yang asal mereka tinggalkan. Cita-cita yang asal mereka pandang perkara kecil dan remeh belaka. Peraturan Allah meliputi akan seluruh segi dari kehidupan. Selain dari ibadat untuk diri sendiri seumpama sembahyang dan puasa, manusia pun diperintah menjalankan peraturan Allah mengenai masyarakat dan mengenai ekonomi, sosial dan politik dan mengenai negara. Dahulu ketika menerima pangkat dan jabatan, mereka tidak sedar bahawa dengan perbuatannya itu mereka telah menunjukkan bahawa mereka tidak percaya lagi akan peraturan Allah bisa menyelamatkan dunia ini. Dengan membayangkan pengakuan bahawa mereka telah kafir di ujung ayat itu, dapatlah kita memahamkan bahawasanya kufur itu bukanlah semata-mata kerana tidak mengakui adanya Rasul saja. Meskipun mengaku bahawa Allah itu ada, padahal tidak meyakini peraturan dari Allah atau memandang bahawa peraturan buatan manusia lebih baik daripada peraturan dari Allah, kufurlah orang itu. Meskipun mengaku bahawa Allah itu ada, padahal tidak meyakini peraturan dari Allah atau memandang bahawa peraturan buatan manusia lebih baik dari peraturan dari Allah, kufurlah orang itu. Meskipun mulanya tidak merasa kufur. Jalan fikiran manusia yang sihatlah setelah merasakan berbagai pengalaman yang pahit yang mengisahkan bahawa dia telah kufur. Barulah setelah maut datang dan tidak dapat dielakkan lagi, ternyata bahawa dunia telah habis begitu saja, tanpa bekas.
Dan setelah datang hari masyar, hari yang pasti itu, diinsafi bahawa diri telah kecil, tak berharga, lebih hina dari cacing. Waktu itu baru mengaku terus terang, aku ini telah kafir. Demikianlah kerana Tuhan engkau tidaklah membinasakan negeri-negeri itu dengan aniaya, sedang penduduknya lalai. Ayat 131. Demikianlah kata Allah. Demikianlah Allah memberi petunjuk terlebih dahulu kepada manusia dengan mengirimkan rasul-rasul, dan mereka diberi wahyu dengan perantaran rasul-rasul itu. Ditunjuki jalan yang lurus dan benar. Sebab Allah tidak mahu berlangsung saja menurunkan sesuatu azab, membinasakan suatu negeri dengan tidak terlebih dahulu mengirimkan peringatan-peringatan. Kerana kalau Allah berbuat demikian, adalah Allah bersifat aniaya, dan aniaya adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Orang tengah terlalai lengah, orang tidak tahu apa tentang yang buruk dan yang baik, dan tak ada peringatan datang, tak ada rasul yang diutus, tak ada kitab suci turun. Orang yang demikian mustahil datang diazab, disiksa saja. Mustahil artinya tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal bahawa Tuhan Allah yang mempunyai sifat maha sempurna tiba-tiba mendatangkan saja suatu azab siksaan dengan tidak memberikan petunjuk terlebih dahulu mana yang salah dan mana yang benar. Tingkatan-tingkatan amal, dan bagi tiap-tiap orang ada beberapa darjat daripada apa yang mereka amalkan. Pangkal ayat 132. Di dalam ayat ini terdapat kalimat darajat sebagai kata banyak jamak, iaitu daripada kalimah darajat. Darajat dengan tidak memanjangkan pada huruf jim berarti satu tingkat, dan darajat dengan memanjangkan huruf jin artinya ialah tingkat bertingkat. Laksana anak-anak tangga yang dinaiki, dipanjat dan digagai sampai tercapai puncak yang di atas sekali. Maka dalam ayat ini Allah bersabda bahawasanya tiap-tiap orang di dalam satu amalan yang dia amalkan dengan beransur-ansur, dia akan naik sejak dari anak tangga pertama sampai kepada anak tangga yang di atas sekali. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan bahawa dalam perjuangan hidup di dunia ini, seorang dapat mencapai darajat-darajat yang tinggi. Dalam surah 58 Al-Mujadalah dijelaskan bahawasanya Allah akan mengangkat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman beberapa darajat sampai tinggi. Ibarat bersungguh-sungguhan orang yang bertugas melakukan tugasnya dapat menaikkan kariernya lebih tinggi, dan begitu pula lah karier seorang mukmin bisa naik mencapai tingkat-tingkat tertinggi dengan tidak ada batasnya jika diukur dengan ukuran kebendaan. Sebab ini adalah termasuk dalam alam ruhaniyah. Misalnya dalam tingkat pertama orang menjadi seorang Muslim, menyerah diri kepada Allah, naik menjadi mukmin, iaitu beriman teguh, solihin, iaitu berbuat berbagai kebajikan, naik lagi menjadi muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa, naik lagi menjadi imam lil muttaqin, iaitu menjadi imam, contoh teladan bagi orang muttaqin lainnya, sampai pada darajat muqarrabin, iaitu yang terdekat kepada Allah. Dan tidaklah Tuhan engkau lalai daripada apa yang mereka amalkan. Ujung ayat 132. Ujung ayat ini adalah lanjutan pasti daripada pangkalnya. Tegasnya bahawa sekalian amalan yang diamalkan oleh seseorang hamba tidaklah sedikit pun lepas daripada tilikan Allah. Ujung ayat ini adalah peringatan bagi setiap orang yang hendak beramal. Janganlah dia mengharapkan tilikan dari sesama manusia, agar jangan jatuh kepada riak. Tidaklah semua manusia akan dapat memperhati apa pekerjaan yang kita kerjakan. Janganlah mengharap pujian dan perhargaan
sesama manusia dan jangan pula takut akan celaannya, sebab menilai penghargaan manusia itu tidaklah sama. Tanyailah hati sendiri di dalam mengamalkan suatu perbuatan. Reda siapakah yang kita harapkan? Kalau kita harapkan itu reda manusia, payahlah itu akan tercapai dan mungkin hati kita akan patah. Hadapkanlah segala tujuan kepada Allah, dan Allah tidaklah sedikit pun lalai dalam memperhatikan perbuatan hamba-Nya sehingga bertambah naik mutu suatu amalan, bertambah kenaikanlah darjat iman setangga demi setangga dan setingkat demi setingkat. Karya kenaikan tingkat di sisi Allah inilah yang akan menentukan kedudukan dan martabat bahagia kita sejak dari dunia sampai kepada akhirat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.